Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Mereka yang menggunakan akal fikirannya untuk mengenal dan membuktikan kewujudan Allah dan keesaannya secara logik dan mantik semata-mata, akidah mereka itu adalah akidah yang batin. Jadi kita nak membuktikan kewujudan Allah dan keesaannya mestilah berdasarkan kepada nas Quran dan hadis. Kalau pakai akal, logik, akal semata-mata, jadi akidah maka itu dibatil, salah. Dan i'tiqad mereka itu samalah dengan i'tiqad mazhab Jabariyah. Yang mana dan mereka itu terkeluar daripada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jadi mazhab Jabariyah ni iaitu golongan yang lari daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Mereka mengiktikadkan bahawa manusia ni tidak ada usaha dan ikhtiar. Usaha tak ada, ikhtiar pilihan pun tidak ada. Semua terserah pada Allah. Apa yang berlaku kepada manusia, Allah yang baik ke tak baik ke, serah pada Allah. Seperti mana bulu yang berterbangan di udara, kemana udara membawa bulu tersebut, ke situlah bulu itu akan menuju. Jadi bulu itu dia tidak ada pilihan, tidak ada usaha, semua serah pada udara. Jadi Jabariyah macam itulah, serah pada Allah. Kalau orang tu melakukan zina, Allah Ta'ala belakang. Kalau mencuri, Allah Ta'ala belakang. Kalau mengompak, semua Allah Ta'ala belakang pada Allah. Itu pendapat yang salah. Baik pun daripada Allah, yang tak baik pun daripada Allah. Kalau orang tanya dia sebab apa tak usaha, sebab aku miskin, dah Allah Ta'ala bagi miskin, ikut saja, tak boleh. Itu mazhab yang salah. Kepercayaannya sentiasa berubah. Mereka yang sentiasa berubah kepercayaannya dalam akidah mengenai kewujudan Allah dan keesaannya ialah kerana i'tiqad mereka itu tidak jazam, tidak pasti dan tidak tetap. Iaitu kepercayaan mereka itu ada syak. Ada syak tentang kewujudan Allah, ada zon tentang kewujudan Allah, ada waham tentang kewujudan Allah. Hati dia, perasaan dia, jiwa dia tidak ada perhati-perhati pun tentang kewujudan Allah dan keesaannya. Dia ada syak, betul ke Allah Ta'ala jadi ni? Betul ke Allah Ta'ala ada? Jadi hati dia tu ragu-ragu. Jadi orang beriman tak boleh ragu-ragu. Kena putus, kena tetap bahawa Allah itu esa, Allah itu maujud dan Allah itu esa. Tidak boleh syak, tidak boleh zon, tidak boleh waham. Syak Allah Ta'ala ada pun tak ada, no? Boleh. Ataupun zon, berat pada belah ada, kurang belah tak ada. 70% adanya Allah, 30% tak ada, tak boleh. Ataupun waham, berat belah tak ada. Tak ada tu banyak, tak ada tu sikit. 30% itu ada, 70% tak ada. Tak boleh. Kita i'tiqad Allah Ta'ala ada macam tu, tak boleh. Ada Allah, esanya Allah. Esanya Allah, iaitu Allah itu satu. Esa. Adanya Allah pun, esa dan esa Allah mestilah 100% kata ada. 100% mesti kata esa. Allah tidak dua dan tidak tiga. Itu esa. Kalau ada syak, don dan waham, akidah iaitu tidak sah, terbatal. Kalau bab tauhid kena yakin. Adanya Allah tu yakin, tak boleh hidup syak dan ragu, don dan waham.
I'tiqad kepercayaan seseorang yang tidak jazam, tidak putus, syak lah. Ialah kerana mereka mengenal Allah Ta'ala bukan dengan dalil. Mereka kenal Allah bukan dengan dalil. Mungkin dia kata dengan akal dia ke, dengan pembuktian dia ke, dengan kajian logik akal dia. Maka malah hanya mengikut dan menerima perkataan orang lain tanpa mengetahui dalil. Jadi itu dia panggil taklid. Taklid ni qabulu qaul ghairi min ghairi dalilin. Terima pendapat orang tentang adanya Allah tapi tak ada dalil. Kan? Allah Taala ada dalil, dalil tak tahu. Dalil nak Quran dan hadis tak tahu. Dalil akal pun tak tahu. Jadi akidah dia tak sah dan ibadat dia pun tidak sah. Dia kata akidah tak sah, ibadat semua tak sah. Sembahyang, puasa, zakat, haji semua tak sah. Buat dia haji macam mana pun, dapat akidah tak sah. Sebab akidah ni dia seperti tunjang, dia seperti akar pokok lah. Akar pokok tu dia panggil akidah lah. Ni kalau pokok tak ada akar, pokok kalau tak ada akar, dia pokok tu ditumbang. Itu. Orang kalau akidah dia tak kuat, tak mantap, dia cepat berubah akidah, dia masuk agama lain. Sebab akidah tak mantap, tak kuat. Akidah tu ada penting. Di mana mereka itu dinamakan orang yang bertaklid, yang dipertikaikan kesahihan imannya. Jadi orang yang taklid ni iman dia dipertikaikan akan sah, akan betulnya. Tapi pendapat yang kuat mengatakan orang yang bertaklid ini iman dia sah tetapi berdosa. Iman dia diterima sah tetapi berdosa. Sebab apa? Sebab dia meninggalkan belajar, dia tak mahu belajar. Orang suruh belajar, dia tak mau. Orang suruh pergi dengar kuliah, dia tak mau. Dia berasa dia pandai. Tubuh badan sihat, pendengaran sihat, ada kelayakan untuk boleh fikir, akal dia pun waras, tapi dia tak mahu fikir, maka dia taklid saja. Allah Ta'ala ada dalil tak tahu. Jadi macam tu, kalau macam tu iman dia itu sah tetapi berdosa. Dan taklid ni dia ada dua. Taklid jazmi dan taklid yang ghair jazmi yang tak jazam. Taklid yang jazam ni kalau dia tak berubah dah. Allah itu Esa, Esa. Jadi dah tahu. Itu taklid yang jazam lah. Yang iman dah sah, tetapi berdosa. Sebab dia meninggalkan belajar, tak mahu belajar. Berpunca dari inilah terdapat kepercayaan seorang tadi sentiasa berubah kerana tidak mempunyai pegangan sendiri, dan akidah mereka ialah akidah yang batil. Perbincangan dan kesimpulan. Akidah yang batil yang salah. Yang pertama, kita nak tahu akidah yang batil yang pertama apa dia? Akidah yang batil ialah kepercayaan yang bertentangan dengan Quran dan As-Sunnah. Bertentangan, berlawanan dengan Quran dan Sunnah dan hadis Nabi. Atau yang terkeluar dari i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, seperti i'tiqad Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan lain-lainnya dari i'tiqad yang sesat. Semua ni kita dah terang sebelum ni. Yang kedua, menurut kepercayaan Mu'tazilah, mereka yang melakukan dosa besar tidak boleh dikira lagi sebagai orang mukmin. Jadi orang Mu'tazilah kata, kalau orang Islam tu buat dosa besar, contoh berzina, tak boleh panggil dah orang beriman. Buat dosa besar. Tapi bagi ahli sunnah wal jamaah, dia tetap mukmin, cuma dia melakukan dosa besar. Tetapi mereka tidak pula menjadi kafir, bukan mukmin dan bukan kafir. Berbeza nak panggil apa?
Duduk tengah-tengah. Mana ada orang duduk tengah-tengah? Dia mesti memihak terasa daripada dua benda. Jika mereka tidak bertaubat, mereka kekal dalam neraka. Nah, pula dah. Kalau orang yang buat dosa besar, mati, dia tak bertaubat, kekal dalam neraka. Itu bagi Mu'tazilah. Bagi Ahlussunnah wal Jamaah, tak kekal. Dia masuk neraka pun sementara saja, ikut pada dosa dia berzina tu. Habis dosa berzina, keluar daripada neraka, masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia tidak mensyirikkan Allah. Kan? Tetapi azabnya tidak seperti kafir asli. Kalau maksudnya kalau kafir asli itu, azab neraka itu dahsyat sungguh lah. Teruk sungguh dan dahsyat sungguh. Dan orang yang mati tak bertaubat yang berdosa besar, seksa di dalam neraka kurang sikit. Kurang sikit. Kan? Kalau hak kafir asli, dahsyat sungguh lah seksa dah. Itu pendapat Mu'tazilah. Yang keempat, yang ketiga, i'tiqad, kepercayaan mazhab Mu'tazilah, orang-orang yang kekal dalam neraka ialah kafir asli. Kafir asli ini kekal dalam neraka. Dan orang Islam yang mengerjakan dosa besar tanpa bertaubat, kafir asli kekal. Orang Islam yang mati tak bertaubat kekal ikut dalam neraka. Ini pendapat Mu'tazilah. Yang keempat, mazhab Mu'tazilah ditubuhkan dan dipimpin oleh Wasil bin Atha yang telah tergelincir dari fahaman gurunya. Siapa dah gurunya? Hasan Basri, seorang tabi'in. Tabi'in ini orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi SAW. Dia panggil tabi'in. Yang bermazhab ahli sunnah wal jamaah, yang mengajar di negeri Basrah, Iraq. Dan Wasil telah mendapat sokongan daripada Umar bin Abid. Ada orang sokong dia, ada orang sokong dia lagi seronok lah. Jadi kembang mazhab dia. Yang kelima, mazhab Mu'tazilah dalam memahamkan agama sangat menggunakan akal fikiran mereka. Jadi Mu'tazilah ni, dia kalau beragama ni, dia banyak menggunakan akal. Dia mendahulukan akal dan dia mengemudiankan nas-nas Quran dan hadis. Yang dicampurkannya dengan falsafah Yunan, Greek Yunan, dan dalam masa yang singkat sahaja, mazhab Mu'tazilah telah berkembang dengan luasnya mempengaruhi i'tiqad manusia. Masa itu dia hebatlah. Akhir-akhir sekali lahirnya ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Dua orang tokoh ulama Ahli Sunnah. Yang keenam, menurut ajaran mazhab Mu'tazilah, ni menurut pendapat Mu'tazilah, Quran itu baru saja diciptakan, baru saja, kan? Dan dalam mentafsirkan Quran dan hadis, mazhab Mu'tazilah terlalu banyak menggunakan akal fikiran mereka sendiri. Tentang Quran dan hadis ni, nas-nas Quran dan hadis banyak menggunakan akal. Ini semua ringkasan daripada yang dululah. Yang ketujuh, fahaman mazhab Mu'tazilah banyak persamaan dengan fahaman agama Kristian. Misalnya keyakinan mereka bahawa Quran itu baru saja diciptakan. Sama macam Kristian, dia kata Quran baru diciptakan. Fahaman ini adalah di antara yang menyebabkan mazhab Mu'tazilah terkeluar daripada agama Islam. Jadi mazhab Mu'tazilah ni dia termasuk dalam 72 golongan. Yang Nabi kata 73 golongan. 72 masuk neraka, yang satu masuk syurga. Ana wa ashabi, iaitu Nabi dan sahabat-sahabat Nabi merujuk kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Mu'tazilah termasuk dalam 72 golongan masuk neraka dan termasuk Syiah sekali.
Yang ke-8, mazhab Jabariyah telah menafikan langsung usaha dan ikhtiar hamba. Macam dululah. Dia berantiqad, dia kata manusia ni tak ada usaha. Tak ada usaha apa. Dan tidak ada ikhtiar pilihan hamba. Menurut i'tiqad kepercayaan mazhab Jabariyah, hamba tidak perlu mengerjakan kebajikan. Tak payah buat kebajikan. Dan mengharapkan pahala. Dan meninggalkan kejahatan kerana dosa. Tak payah. Semua serah pada Allah Ta'ala. Kalau baik-baik, tak baik dan sebagainya. Yang ke-9, pengikut-pengikut mazhab Jabariyah tidak mahu menggunakan akal fikiran. Kerana mereka menganggap semua usaha ikhtiar hamba itu akan sia-sia belaka. Sia-sia saja. Buat pun tak dapat apa. Tinggal pun tak dapat apa. Sia-sia. Itu Jabariyah. Yang ke-10, pengikut mazhab Jabariyah menyerahkan segala untung nasib mereka kepada Allah semata-mata, tanpa menjalankan usaha ikhtiar untuk mencapai kebahagiaan dan menolak kecelakaan. Pada Allah juga. Yang ke-11, mazhab Jabariyah tidak mahu menggunakan akal fikiran mereka untuk memikirkan sesuatu perkara yang berlaku di alam dunia ini. Padahal Allah jadikan segala apa yang ada dalam dunia ini untuk manusia memikirkan kekuasaannya. Dalam Quran sebut, afala tatafakkarun, apakah kamu tidak fikir? Jadi Allah Ta'ala bagi akal kat kita, suruh fikirlah, kan? Kalau ada akal tak mau fikir, jadi haiwan mudah. Haiwan dia tak ada akal, dia ada nafsu, tetapi tidak ada akal. Tapi kalau manusia ada akal, tak mau nak fikir, menjadi haiwan mudah. Jadi yang ke-12, manusia kepercayaan mazhab Qadariyah, seorang hamba berkuasa penuh menjayakan segala urusannya. Ini Qadariyah pula. Dia kata, Qadariyah kata, seorang hamba ada kuasa penuh mencapai, menjayakan segala urusan dan pekerjaan mereka sehari-hari. Tapi sebab apa ada manusia yang susah? Kalau kuasa kita kontrol sendiri, orang susah, aku nak jadi kaya serta-merta. Aku nak motor besar, dapat motor besar serta-merta. Sebab kuasa duit kita. Tapi kuasa ini ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mentadbirkan segala perbuatan manusia. Tanpa disertai oleh kudrat Allah. Ini qadariyah lah. Maka kata Allah bagi kuasa dekat kita yang guna kuasa itu untuk mencapaikan kebahagiaan. Yang ke-13, mazhab Qadariyah berpendapat dan mempercayai segala perbuatan manusia yang dikerjakan dengan sengaja ikhtiariyah adalah terjadi atas daya upaya manusia itu sendiri, yang diciptakan oleh qudrat yang dijadikan Allah untuk manusia itu sendiri. Ke-14, kesan usaha dan ikhtiar hamba itu sendiri berhasil. Segala apa yang dikehendaki tanpa berhajat kepada kekuasaan Allah. Perhubungan atau pertalian kudrat dan iradah Allah dengan usaha dan perbuatan hamba tidak ada hubungan kait. Dia kata maksudnya, apabila Allah tak bagi kuasa dekat kita, maka terputus hubungan kita dengan Allah. Kita sendiri yang guna kuasa kudrat kita untuk mencapai kebahagiaan dan sebagainya. Itu yang salah. Yang ke-15, mazhab Qadariyah berkeyakinan wujud kebahagiaan dan kecelakaan bagi diri hamba itu adalah kesan daripada kekuasaan yang tersedia pada diri hamba itu sendiri, bukan dari kekuasaan Allah. Yang ke-16, mazhab Qadariyah telah memutuskan langsung perhubungan Allah dengan makhluk. Menurut i'tiqad Qadariyah, Allah dan makhluknya tidak ada sedikit pun pertalian pada memperbuat sesuatu benda yang ada di alam dunia ini. Jadi kita kontrol sendirilah.
Kita kontrol sendiri. Kuasa kat kita. Aku nak bahagia, tapi tak bahagia juga. Aku nak kaya, tapi tak kaya juga. Dah kuasa ada kat kita. Ni pendapat Qadariyah. Kita nak bahagia, tapi tak pernah bahagia juga. Maksudnya kuasa kita ni ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kuasa ada dekat kita, ada tak manusia yang nak miskin? Tak ada miskin. Ada manusia yang mengelak daripada kemalangan jalan raya? Tak ada. Semua nak selamat, tapi ada kemalangan. Maksudnya di situ ada hubung kait perbuatan kita dengan Allah. Ada hubung kait perbuatan itu telah diazalikan, telah ada diazali pada ilmu Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ke 17, menurut i'tiqad Qadariyah, berlaku kekufuran dan pendurhakaan seseorang hamba bukanlah dengan takdir Allah. Pula dah. Allah Ta'ala tak takdir pun. Tetapi adalah kesan-kesan perbuatan hamba itu sendiri. Berlaku kemalangan, perbuatan kita sendiri. Tak kait dengan qada qadar. Salah lagi, salah. Sedangkan apa yang berlaku kat kita semua telah ada di azali. Hari ni hari pun, hari ni hari Sabtu, jam sekian-sekian. Kemalangan di jalan raya. Bukan baru jadi. Bukan baru diciptakan. Bukan dengan perbuatan kita. Semua itu qada qadar. Kan? Kita pun tak ada lagi. Motor kita pun tak ada lagi. Tapi kemalangan yang berlaku pada hari ini telah ada pada ilmu Allah pada azali. Itu dia maksud qada dan qadar. Kena terima lah. Memang berlaku kemalangan, dah qada qadar. Kan? Ini semua qada qadar. Tak apa lah. Bagus. Ni memang berlaku kemalangan, duk salah orang ni. Kalau hang tak pergi, tak berlaku kan. Duduk rumah. Kalau duduk rumah pun berlaku juga. Memang berlaku kok lain pula. Macam-macam. Yang ke-18, Allah tidak mengetahui sesuatu perkara yang akan terjadi sebelum perkara itu berlaku. Itu kata Mu'tazilah. Menurut i'tiqad Qadariyah, Allah mulai mengetahui sesuatu perkara itu di masa permulaan berlaku perkara. Baru tahu. Salah. Lagi salah. Pasal yang ke-6, penjelasan mengenai uluhiyah. Uluhiyah ni maksudnya ketuhanan. Maksud uluhiyah ni mentauhidkan Allah dengan perbuatan hamba. Itu panggil uluhiyah. Uluhiyah mentauhidkan Allah dengan perbuatan hamba. Sembahyang. Kita buat kerana sembahyang, perbuatan kita. Kan? Jadi kita mentauhidkan Allah dengan perbuatan kita melalui sembahyang. Kita sembahyang kerana siapa? Kerana Allah. Puasa kerana siapa? Kerana Allah. Zakat kerana Allah. Pergi haji kerana Allah. Baca Quran kerana Allah. Benda kita buat, berzikir dengan lidah kerana Allah. Berzikir dengan anggota kerana Allah. Semua kerana Allah. Tak boleh kita buat kerana manusia. Jadi syirik. Buat kerana Allah. Pengertian uluhiyah, ketuhanan, hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Uluhiyah menurut pengertian ahli bahasa ialah ketuhanan. Dan menurut pengertian ulama tauhid ialah mengiktiqadkan dengan i'tiqad yang jazam bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang lain selain daripadanya. Baru ni ada orang nak nikah, suruh mengucap. Dia mengucap tak boleh. Suruh mengucap tengok. Suruh mengucap astagfirullahalazim. Itu kalau tu kamu ucap istighfar. Dia kata imam ajak sikit. Dia kita ajak kat dia. Dia suruh bagi telur dia. Asyhadu banyak orang mengucap. Syahadah dia tak tahu mengucap dia tahu. Dia mengucap kawan boleh. Lepas tu dia terjemah, aku naik saksi bahawa tiada Allah malaikat Allah pula dah.
Tiada Allah, aku nak jadi tiada Allah, malaikat hak awal tu dah, hak awal tu dia buat macam ni. Aku nak jadi tiada Muhammad, malaikat Allah juga dah, lagi tahu. Dan ni tak boleh nak nikah ada sini lah. Teruk sangat. Tak boleh jumpa lah macam tu. Aku nak jadi bahawa Muhammad, malaikat Allah. Bukan Muhammad dulu. Oh. Kita nak jadi Allah dulu. Allah dulu lah. Iwak lah buat pula. Tadi yang kedua, aku nak jadi bahawa tiada Allah, malaikat Allah. Mana boleh? Mana boleh? Ada orang sudah ajak anak, ajak. Lagi tanya lain. Lama-lama baru lah boleh. Nak nikah tapi mecak pun tak tu. Berat lah. Berat. Adalah Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang lain daripadanya, lain daripada Allah. Iaitu Allah Ta'ala berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah kamu akan Allah, sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya, daripada Allah. Yang kedua, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya akulah Allah, kata Allah. Tiada Tuhan melainkan aku, oleh itu sembahlah akan daku. Jadi banyak ayat Quran yang suruh kita sembah hanya kepada Allah Ta'ala. Allah yang mencipta langit dan bumi, syurga, neraka dan sebagainya. Yang ketiga, firman Allah, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutuskan sebelummu, wahai Muhammad, seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya, kepada semua rasul yang sebelum Nabi Muhammad itu, bahawa sesungguhnya tidak Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Suruh ajak umat masing-masing sembah Allah. Oleh itu beribadatlah kamu kepada aku. Yang keempat, firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka tetapkanlah pengetahuan dan keyakinan, wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Semua hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyembahan dan peribadatan seorang hamba kepada Allah adalah menjadi asas agama Islam. Itu asas. Itu akidah. I'tiqad Allah itu mawjud esa, itu asas agama Islam. Kerana Allah menjadikan manusia adalah untuk menyembah dan beribadat kepadanya, kepada Allah. Kita main kat dunia ni ada tugas, ada peranan kita, ada matlamat, iaitu kita main kat dunia ni untuk menyembah Allah, mengesakan Allah dan beribadat kepadanya. Selepas kita mengesakan Allah, kita mengatakan Allah itu mawjud, Allah itu esa, lepas tu kita beribadat kepada Allah. Beribadat kepada Allah Ta'ala syarat untuk nak mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk nak mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu disebutkan kita bahawa pahala yang paling besar, pahala yang paling besar yang Allah Ta'ala nak bagi dekat kita adalah pahala syurga. Maksud syurga itu paling besar sekali lah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ingatlah, aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan mengibadat kepada aku. Jadi Allah tak cipta manusia, cipta jin. Jin untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hadis menyebut, ni'matani maghbun fihi ma katsir minan nas. Dua nikmat yang manusia selalu, dua nikmat
Yang mana manusia ni kebanyakannya terlepas daripada dua nikmat ni. Lalai. Dengan dua nikmat ni, manusia lalai. Kebanyakan manusia lalai dalam dua nikmat ni. Yang pertama, nikmat as-sihhatu, nikmat sihat. Yang kedua, wal farahu, nikmat kelapangan. Lapang, nikmat sihat. Dalam waktu masa kita sihat, kita lupa. Dalam masa kita lapar, kita lupa. Bila kita ingat, masa kita sakit. Bila kita ingat, masa ketika kita nak mati. Ketika itu baru kita ingat, rupanya masa sihat dulu aku tak buat kebajikan. Masa kosong dulu banyak aku buang masa saja. Sihat memang orang lupa. Tak ada nak buat ibadat, tak ada nak baca Quran, tak ada segala-galanya. Tu nikmat sihat. Main sakit baru tanya, nak sedekah, nak baca Quran, nak qada sembahyang, nak pergi dengar kuliah. Nak pergi dengar kuliah pun sakit dah duduk kat rumah. Tak boleh buat apa. Nak baca Quran tak boleh, dah sakit. Dua nikmat ni, sihat dan lapar, manusia telah lalai, lupa dua nikmat ni. Justru itu Allah Ta'ala mengutus rasul-rasulnya dan menyuruh kitab-kitabnya, menyuruh umat manusia menyembah Allah dan melarang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahlah hadis menyebut, Iza asbahta, apabila kamu berada di waktu pagi. Pagi. Fala tantaziril masa, jangan kamu tunggu sampai waktu petang. Maksudnya pagi tadi, kita ada di pagi tadilah, jangan kita tunggu sampai petang. Seolah-olahnya umur kita setakat pagi tadi saja. Wa iza amsayta, apabila kamu berada di waktu petang. Petang inilah malam. Fala tantazir sabah, jangan kamu tunggu sampai pada pagi esok. Anggaplah malam ni malam terakhir kita tidur kat rumah. Malam esok nak tidur di alam barzakh. Jadi kita anggap macam tu, kita berasa nak bertaubat, nak baca Quran dan sebagainya. Kan? Sebab itu disebut dalam hadis, kita buat ibadat. Kita buat ibadat ni seolah-olah kita nak mati esok. Kita cari harta dunia ni seolah-olah kita nak hidup lama. Maksudnya harta benda dunia ni kita cari seolah hidup lama, kita cari sungguh-sungguh. Bukan cari main-main. Nak tinggal tak boleh. Dua-dua. Sebab tu kita main kat dunia dan akhirat. Dunia pun kita ambil, akhirat pun kita ambil. Wala tansa nasibaka, jangan kamu lupa nasibaka, habuan kamu kat dunia ni. Maksudnya dunia pun kita ambil, tak boleh tinggal. Ada setengah orang tinggal dunia. Pergi berdakwah mata, tinggal anak, tinggal isteri, tinggal segala-galanya. Tak boleh, kan? Adakah Nabi buat macam tu? Tak. Ada sahabat Nabi, mereka semangat. Ada sahabat-sahabat Nabi semangat buat ibadat. Aku nak puasa selama-lamanya. Mai sahabat ni, aku nak beribadat selama-lamanya. Aku tak berkahwin selama-lamanya. Nabi kata, tak boleh, semua itu salah. Nabi kata, aku ni Nabi dan Rasul, asumu wa aftar. Aku Nabi dan Rasul, aku puasa, aku berbuka puasa. Kan? Aku berkahwin, aku beribadat pada Allah, aku cari makan. Semua Nabi buat. Maksudnya dunia ni kena ambil. Tapi ambil sekadar yang perlu saja. Kalau ambil lebih, mudarat. Macam kita makan nasi lah. Kita makan nasi setengah cukup lah untuk keperluan tubuh badan kita. Kalau kita makan seminggan, kita tak berasa mengantuk. Kita berasa kuat bekerja dan sebagainya.
Tapi kalau kita makan nasi 3 pinggan, nak pergi mana? Lepas tu dia tidak. Lepas tu tak larat. Lepas tu pergi mana? Lepas tu mati. Maksudnya dunia macam tu juga. Kita ambil lebih. Kita ambil dunia macam kita ambil makan nasi. Habis pinggan cukup. So, kadar keselesaan anak isteri cukup lah. Kan? Ni ambil dunia sampai rumah 7-8 tingkat bangun tak nak buat apa. Nak pergi nak beli kecil je. Semua nak tinggal mereka. Kan? Itu hanya kebanggaan. Bangga. Menunjuk kepada orang lain. Sangat kecil sangat. Selesa. Kan? Selesa ni maksudnya tak mesti besar sangat. Kan? Selesa. Kecil tak selesa lah. Kan? Dia kata selesa tu ikut keperluan kita lah. Kalau kita seorang, padalah rumah kecil. Tapi kalau kita anak 4 orang, kena rumah yang 4 orang lah yang selesa. Ada orang tamu. Kan? Lepas tu ada riwayat menyebut min sa'adatil mar'i, bahagian daripada kebahagiaan seseorang itu apa dia? Al-baitul wasi', rumah yang selesa. Wasi' itu luas. Rumah yang selesa. Wal markabus soleh, dan kenderaan yang elok lah. Yang elok. Kan? Wa zaujatu salihah, dan isteri yang salihah. Rumah kereta elok, orang perempuan baik. Cukup. Tak cukup weh. Dia melampau. Bentuk 4. Walaqad ba'ath tak boleh. Fa idza amsayta fala tantazir sabah, apabila kamu berada di waktu petang, jangan tunggu sampai pagi esok. Kita seolah hari ini malam ni malam yang terakhir. Jadi kita berasa aku nak baca surah dulu, nak baca surah Sabah dulu, nak sembahyang taubat lah, nak baca Quran. Tidak. Kita kena ada rasa macam tu. Malam yang terakhir, malam itu nak di sana. Tapi kita dah rancang dah, esok nak di sana, lusa, dia panjang. Soalan nyawa kita pegang, kan? Kan? Tak tahu. Kita kena ada rasa malam terakhir, esok nak mati, kita rasa macam tu, dia pasti nak buat ibadat lah. Kita nak mati dah ni. Kena ambil Quran baca ni. Kalau macam tu. Ni dia rancang siap dah. Esok nak pergi sana, nak pergi sana. Kalau hak baru menikah tu nak pergi cuti lah. Tu. Ada. Kodok. Bagus ha. Walaqad ma'atna tak boleh lagi. Wa khudh min sihat wa khudh min hayatika limautika. Dan ambillah masa hidup kamu. Hidup kamu sebelum limautika, sebelum kedatangan kematian. Maksudnya masa kita hidup ni kita kena beringat-ingatlah supaya kita selalu buat ibadat sebelum kita menghadapi hari kematian. Wa min sihatika qabla saqami, dan daripada waktu sihat kamu sebelum datangnya saqami, sebelum datangnya sakit. Waktu sihat ni lah kita nak
kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami, iaitu Allah, telah memutuskan dalam kalangan setiap umat seorang rasul dengan memerintahkan dia menyuruh mereka adalah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. Apa dia taghut? Iaitu syaitan, berhala dan apa-apa sahaja yang menyesatkan manusia. Kalau orang tanya kita apa taghut? Taghut tu iblis, berhala, apa-apa yang menyesatkan manusia, semua dia bagi taghut. Kalau manusia tu ajak kita untuk menyesatkan manusia, lari daripada jalan Allah pun taghut juga. Sehubungan dengan ini, peribadatan kepada Allah ialah mentauhidkan Allah pada uluhiyahnya, ketuhanan, iaitu seorang yang beribadat tadi wajib pada semua peribadatannya ditujukan kepada Allah Ta'ala sahaja. Buat kerana Allah. Sembahyang, kita buat kerana Allah, semua kerana Allah. Buat dia perintah Allah, buat kerana Allah, tidak kepada yang lain. Oleh demikian wajib bagi seseorang itu dalam semua peribadatan mereka dilakukan dengan hati yang ikhlas. Buat ibadat pula kena ikhlas semata-mata kerana Allah. Ikhlas ni ada ikhlas yang paling tinggi, ada ikhlas yang paling rendah. Ikhlas yang rendah apa dia? Dia buat ibadat kerana nak syurga, nak mengelak masuk neraka. Ikhlas juga, ikhlas yang rendah sekali. Ada orang yang ikhlas, dia beribadat kepada Allah kerana cinta dan kasih pada Allah, bukan kerana ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi dekat dia, iaitu syurga. Itu yang paling tinggi lah. Aku buat ibadat sembahyang ni nak menjunjung perintah Allah, kerana kasih pada Allah, bukan kerana syurga dan sebagainya. Itu ikhlas yang paling tinggi. Semua ni boleh belaka, hak tinggi ke, hak rendah ke, semua ikhlas belaka. Wajib termasuk beberapa perkara yang banyak di antaranya wajib ikhlas tuluh hati dalam peribadatan semata-mata kasih kepada Allah. Maka janganlah seorang itu dalam peribadatan mereka mengasihi yang lain sebagaimana mengasihi Allah. Jangan pula melebihkan kasih kepada yang lain daripada kasih kepada Allah. Sesiapa yang mengasihi selain daripada Allah sebagaimana mengasihi Allah, atau melebihkan kasihnya kepada yang lain lebih daripada mengasihi Allah, maka mereka itu adalah termasuk dalam golongan orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah. Jadi kita kasih Allah Ta'ala ni mengatasi, melebihi daripada kita kasih kepada harta, anak, isteri, dunia dan sebagainya. Allah dan Rasul tempat yang pertama, tak boleh mengatasi. Barulah dia panggil ikhlas yang sejati, yang hakiki. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ada di antara manusia yang mengambil selain daripada Allah untuk menjadi sekutu-sekutu Allah. Mereka mengasihinya, memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mengasihi Allah, sedang orang-orang yang beriman itu lebih kasih taat kepada Allah. Yang kedua, wajib kita menyembah Allah, berdoa, bertawakal. Bertawakal ni kita serah. Dan rajak ni mengharap sesuatu hanya kepada Allah sahaja, tidak kepada yang lain. Lepas kita menyembah Allah, kita berdoa kepada Allah, angkat tangan berdoa kepada Allah. Ad-du'a'u silahul mu'minin.
Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Tanda orang yang rendah diri kepada Allah, dia selalu berdoa kepada Allah. Kan? Orang yang tak mahu berdoa kepada Allah termasuk di kalangan orang-orang yang sombong, yang belagak, seolah dia tak mati. Firman Allah, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minaz zalimin. Dan janganlah engkau hai Muhammad menyembah atau memuja yang lain dari Allah, jangan, yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan tidak dapat juga mendatangkan mudarat kepadamu. Oleh itu, sekiranya engkau mengerjakan yang demikian, maka pada saat itu menjadilah engkau dari orang-orang yang berlaku zalim terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu. Dan firman Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah jualah, hendaklah kamu semua berserah jika benar kamu orang-orang yang beriman. Ini semua ayat suruh kita serah pada Allah. Ada seorang lelaki di zaman Nabi, dia bawa kenderaan dia pergi kat masjid. Lepas tu dia masuk dalam masjid semayang. Dia keluar, apa nama, kaldai dia tak ada. Di mana kerja ni? Nabi tanya, awak nak cari apa? Tak, dekat tadi ni bawa kadai aku masuk semayang. Keluar hilang. Nabi tanya, ikat tak? Aku tak ikat, tapi tawakal. Tu salah. Salah. Ikat dulu, lepas tu baru tawakal. Main surau kunci kereta dulu, elok bawa kunci guna lambat ni. Main semayang, hidup tinggal situ. Hilang hilang. Matanya apa? Tawakal. Itu tawakal yang salah. Dia kena usaha kunci semua dulu. Lepas tu nak berlaku, nak buat macam mana kan? Nanti baru kena. Dan firman Allah, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah. Lepas beriman, berhijrah dan berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Yang ketiga, wajib merasa khauf. Apa dia khauf? Khauf ni maksudnya ketakutan dan gurun. Gurun kepada Allah, iaitu kita gerun lah. Kalau tak buat ibadat pada Allah, masuk neraka, merasa gerun, merasa takut. Tidak merasa ketakutan atau gurun kepada yang lain daripada Allah. Yang lain daripada Allah, jangan kita takut, jangan kita gurun. Yang kita gerun dan takut hanya kepada Allah Ta'ala. Orang lain tak boleh mendatangkan kemudaratan kepada kita tanpa dengan keizinan daripada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala lagi, wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn itsnain innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Dan Allah berfirman, janganlah kamu bertuhankan dua Tuhan, kerana sesungguhnya Tuhan itu hanyalah Tuhan yang satu. Maka akulah sahaja hendaklah kamu gurun dan gemetar. Jadi ini pun perintah Allah supaya kita hanya gurun kepada Allah Subhanahu wa taala. Suaranya tak ni. Sini. Tak ikut.
Ha? Berkazan. Tak. Ha.